Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Allah Taala mengajar hamba-Nya ketika ingin berterima kasih kepadanya dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali Nabi Allah Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Daud alaihi salam, "Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana kau aku nak mensyukuri nikmat-Mu? Sedangkan aku merasa bersyukur itu pun nikmat juga. Aku nak terima kasih lagu mana kepadamu ya Allah, sedangkan terima kasih itu satu nikmat dah. Maka nikmat atas nikmat aku nak buat lagu mana ya Allah ya Tuhanku? Kerana ada orang mendapat nikmat tapi tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka bersyukur atas nikmat itu adalah satu nikmat lain pula. Maka tiap-tiap hari bertambah nikmat-Mu kepadaku. Macam mana aku nak bersyukur? Sedangkan alhamdulillah itu adalah nikmat juga." Maka katanya Allah Ta'ala, "Wahai Daud alaihi salam, jika kamu rasa nikmatku itu tidak dapat dibalas, itulah bersyukur. Apabila kamu rasa nikmat yang aku beri kepada kamu itu kamu tidak dapat balas, itulah sebenarnya perasaan bersyukur dan kamu memahami apakah maksud nikmatku ke atas kamu." Jadi alhamdulillah kita pada malam ni, antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada malam ni adalah dapat hadir di dalam majlis yang mana disebut nama Nabi SAW, dan dapatnya kita berkumpul dengan orang-orang baik buat masa sekarang. Itu adalah antara nikmat yang paling besar, dapat berkumpul dengan orang-orang soleh pada masa sekarang. Seorang sahabat, para sahabat mendapat gelar sahabat tidak lain tidak bukan kerana dia duduk dengan Nabi SAW. Ramai orang pada zaman sahabat tapi ada yang tidak duduk dengan Nabi maka tidak dapat gelar itu. Maka hebat sahabat tidak lain tidak bukan kerana dia duduk dengan Nabi. Bukan kerana ibadat dia, tetapi kerana dia duduk dengan Nabi. Kerana kalau buat ibadat, tabi'in pun buat ibadat. Kadang-kadang tabi'in lebih banyak ibadat daripada sahabat. Tetapi makom para tabi'in tak boleh melangkaui makom para sahabat. Satu saja jawapan dia, kerana sahabat pernah duduk dengan orang yang paling berkat pada masa tu, iaitu Nabi. Maka semata-mata duduk dengan orang yang hebat, kita jadi hebat. Semata-mata duduk dengan orang hebat, bersaing dengan orang hebat, cuba-cuba nak ikut dengan orang hebat, maka kita jadi hebat. Dan tabi'in pula, tabi'in duduk dengan tabi'in, maka dapatlah gelar dia tabi'in. Tabi'in duduk dengan sahabat, dapat gelar tabi'in. Maka kita begitu jugalah pada akhir-akhir zaman ni, zaman fitnah, zaman dunia, zaman ujian begitu kuat di luar sana. Kalau kita tidak ada hubungan kuat dengan Nabi, kita akan lemah dengan dunia, lemah dengan ujian pada akhir zaman. Maka cara terbaik untuk kita selamatkan daripada fitnah akhir zaman ini tidak lain dengan bukan hubungkan perasaan kita, hubungkan keadaan kita, suasana kita, kehidupan kita dengan orang-orang soleh. Hadirkan majlis-majlis orang-orang soleh. Hidup saing dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita terselamat daripada ujian dan fitnah pada akhir zaman. Kita sebut sedikit cerita Isra' Mi'raj. Sebagaimana kita sebut dah dulu-dulu ni, cerita Isra' Mi'raj ambo duk sebut banyak kali dah. Selipar ni benda biasa. Semua orang pakai selipar pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi tak tahulah pada satu malam satu selipar ni menjadi begitu mulia. Kerana apa? Sama ya. Selipar orang kafir Quraisy pun pakai selipar sama. Tetapi malam tu ada satu selipar. Sakuk di kaki Nabi. Maka naiklah dia sampai kepada satu tempat yang tidak dicapai oleh manusia pun, sesiapa pun tak sapa. Kerana apa? Kerana dia selipar tak?
Bukan kita tengok selipar, tetapi kerana dia berhubung dengan orang soleh, berhubung dengan orang baik, maka dia jadi benda hebat pada masa tu. Nah, baju Nabi, jubah serban Nabi, Nabi pakai pada malam tu jubah biasa. Berkali harga dia mungkin lebih murah daripada pakaian kita sekarang. Tetapi Nabi pakai pada malam tu wak naik. Allah, bukan kita tengok di jubah, tetapi kerana duduk dengan orang soleh. Tu penting. Kita duduk dengan orang soleh, kita setara mana pun kita akan boleh sebagaimana orang soleh tu boleh. Sebab itulah dalam kitab fiqh kata, ulama-ulama pun sebut apa kelebihan sembahyang berjemaah dengan sembahyang tidak berjemaah. Kelebihan dia sebab kita duduk ramai-ramai, hak khusyuk ada, hak tak khusyuk ada, maka Tuhan akak pakai kira khusyuk belaka. Tu kelebihan. Kalau kita sembahyang seorang, kita tak khusyuk, pakai sudahlah cerita sembahyang kita. Tetapi kerana kita sembahyang ramai-ramai, Tuhan pakai akak secara ramai-ramai. Hak khusyuk ada, hak tak khusyuk ada. Maka dalam satu majlis ni katanya ulama tidak berada 40 orang kecuali seorang ada kekasih Tuhan. Pas berapa orang pak kita sekarang? Kita tak tahu hodok depan, hodok belakang, hodok celah mana-mana ni. Maka kita tahu, tapi niatlah mudah-mudahan kita bersama dengan orang soleh pada masa ni. Maka tidak rugi duduk dengan orang soleh. Nabi pun sebut bersahabat dengan orang baik ini seperti bersaing dengan orang jual minyak atar. Sekalipun kita tu tak pakai minyak atar, tapi kita sudah berbau wangi minyak atar yang dia jual. Dan bersaing dengan orang tak comel ni seperti bersaing dengan orang nepo besi. Sekalipun kita tak kita tepo besi baju, sekurang-kurangnya bau busuk api besi tu bau dah kita. Jadi kita mudah-mudahan amalan kita kurang pada zaman sekarang, maka kuatlah hubungan kita dengan Nabi, dengan hadirnya majlis-majlis Nabi Muhammad, sebut kehebatan Nabi Muhammad. Tiap-tiap hari kita duk sebut kehebatan dunia, buka TV duk sebut kehebatan ni, tapi tak sebut kehebatan Nabi Muhammad. Macam mana kau hati nak merasai kehebatan Nabi Muhammad kalau seminggu pun tak pernah dengar kehebatan Nabi Muhammad? Jadi mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini hidup di tempat kita, di Malaysia secara khususnya, di Kelantan lebih-lebih lagi secara khususnya. Mudah-mudahan ada di dalam hati umat-umat Islam popok kita ni ada perasaan hebatnya Nabi Muhammad. Kerana dengar. Kalau tak dengar nak rasa hebat lagu mana. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan majlis seperti ini berkumpulnya kita, dan antara kelebihan majlis-majlis lagu ni dan kita berkumpul ni, katanya Nabi apabila kita keluar daripada majlis ini, maka Tuhan tukar segala dosa kita menjadi kebajikan. Tuhan tukar segala dosa kita. Kita ni ada banyak buat salah dengan Tuhan, maka tak payah sebut astagfirullah, semata-mata hadir dalam majlis ni Tuhan ampun dah dosa. Ada satu hadis menyebut apabila ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis menyebut kebesaran Allah dan kebesaran Nabi Muhammad, apabila hadir lagu tu maka malaikat bertindai-tindai sapa ke langit. Sekalipun kita tidak nampak, tapi kita yakin dengan perkataan Nabi. Selepas daripada majlis tu malaikat akan naik ke langit, maka Allah Ta'ala akan bertanya. Allah Ta'ala kata, daripada mana kamu? Maka berkata malaikat tu, kami mari daripada majlis zikir, majlis ilmu. Maka Tuhan tanya, gapo dia duduk ajar dalam tu? Dia duk kecek bab gapo dia? Sebut kebesaran makhluk kau, duk sebut gapo dalam majlis tu? Katanya malaikat, ya Allah ya Tuhanku, dia duk kecek benda-benda molek. Duk kecek nak suruh orang masuk syurga belaka. Maka katanya Tuhan, hok duk kecek, hok jo dengar tu aja tengok kau dok syurga. Katanya malaikat tak aja tengok belaka, kakah tu nampak gaya, belalok putih mata, tak aja tengok syurga. Katanya Tuhan nak suruh jadi cerita, Tuhan tahu tapi nak suruh jadi cerita kepada kita. Tuhan tanya kagu mana kalau popok dia nampak syurga. Katanya malaikat, kalau nampak syurga sudah, apa tembek pok kita? Tak si kelik, pakai nak duduk sini, pakai nak tidur, tak si tubik daripada majlis ni kerana nampak syurga dah. Maka katanya Allah Ta'ala lagi pas gapo dia lagi dia minta dalam majlis tu. Dalam majlis tu aja supaya jangan buat benda tak molek, jauh daripada api neraka. Katanya Allah Ta'ala, hok duk kecek ataupun hok dengar tu aja tengok kau duk dengar aku ya duk kecek sedap tu. Katanya malaikat tak aja tengok, ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Ta'ala, lagu mana kalau pok dia tengok? Allah, kalau dia tengok sudahlah. Tak ada apalah, tak cakap hamba, tak sekelip pakai duk bergatuk kaki, tak sekelip hamba pakai nak tidur selepih sini. Asloklah lagu tu. Katanya Allah Ta'ala, bersaksilah wahai malaikat. Malaikat jadi saksi dah. Katanya Allah Ta'ala, aku ampunkan segala dosa-dosa mereka. Orang yang hadir dalam majlis tu,
Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tak payah sebut astagfirullah. Dosa seminggu sekali masuk dalam majlis bersih. Dosa seminggu masuk dalam majlis bersih. Pagar apa dia lagi naknya? Nah, pitih pun kau banyak dah dalam poket belakang-belakang. Apa dosa dah puluknya bukan apa dia nak temu Tuhan. Maka katanya malaikat kata, ya Allah ya Tuhan ku ada orang tu masuk dalam majlis tu. Tetapi bukan tujuan nak mari mengaji, tapi dia janji lagu mana tak tahu. Maksud majlis ada kepentingan dia, adalah nak jumpa siapa-siapa dia, bukan nak masuk semata-mata nak masuk majlis pun. Katanya Allah Ta'ala, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah, yakni orang-orang hadir dalam majlis lagu ni, orang yang tak celaka kalau pun orang siapa-siapa dia pun duduk dengan pun dia. Berarti siapa-siapa dia niat tak comel pun mari, maka Allah Ta'ala bui juga habuai kerana duduk dengan orang soleh. Sekalipun dia niat tak betul juga. Ini kelebihan. Pas lagu mana kalau orang tu duduk dengan niat yang baik? Oh, tak tahu. Takut dia hok mensyafaat ke orang lain pula. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua, kita berkumpul sini, setiap hati kita ni ada hajat dengan Allah Ta'ala. Ada permintaan dengan Allah. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri semua hajat pokok kita belaka. Lebih daripada hak kita nak. Hak molek dengan kita, hak sesuai dengan kita, hak bahagia dunia dan akhirat. Itulah permintaan kita. Dan hamba sudahilah. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.